You just seem to reminder mama love you. Okey, nampak tak kat sini? Okey, Sifu akan teruskan kelas Sifu Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey. Hari tu dah sampai nombor berapa? Sifu pun tak ingat Kita dah sampai kepada apa? Kira dia masuk ke ataupun percaya berjaya sudah pun berjaya ataupun sabar hadapi ujian hidup. Jadi saya akan mulakan daripada mana yang saya mahulah. Okey ke-40 ada. Okey, itu sudah. Belum kan? Okey. Office 33. Okey, kita dah sampai baca motivasi, phone number, office, telefon, YouTube channel, apa yang anda mahu. Jadi kat situ kita set up matlamat apa yang kita mahukan dalam hidup ini. Tulis. Saya mahu ini, saya mahu itu, saya mahu kahwin kat Keping Highland dengan Siti ada Syekh video itu. Matlamat hidup, tulis apa yang anda mahukan. Saya mahukan apa, saya tulis matlamat hidup saya mahu sebuah bangunan sendiri. Saya mahu office saya sendiri, marketing company saya sendiri. Cara mencapai, saya mahu seminar terbesar di dunia. Saya buat kat stadium dan juga saya buat dalam live ke seluruh dunia. Jadi 1 bilion orang melihatnya. Jadi saya mahu mencapai matlamat saya. Cara mencapai dia bagaimana? Buat tindakan setiap hari. Cara mencapai matlamat anda tu bagaimana? Bayangkan kejayaan. Okey, saya akan bayangkan bagaimana saya mahu mencapai kejayaan berikut. Jadi bayangkan masa depan, bayangkan kejayaan, sudah pun berjaya. Jadi saya sudah pun mencapai 1 bilion view di dalam satu seminar yang terbesar di dunia, di dalam live dan juga di dalam face to face iaitu dunia nyata. Jadi di stadium yang ramai orangnya melihat, jadi live secara langsung di television ataupun di YouTube channel saya, and then seluruh dunia 1 bilion tengok. Jadi saya pun hari-hari jumpa orang pun, maksudnya saya dah jumpa 1 bilion orang gitu kan. And then orang nak saksikan tu, datang ke tempat tu 1 bilion orang datang. Jadi tak cukup tempat pun, orang akan tengok melalui video ataupun TV yang disediakan di situ. Maksudnya saya akan tempatkan banyak bilik-bilik dan dewan-dewan yang orang ramai boleh saksikan daripada bilik-bilik dan dewan-dewan tersebut. Selain daripada itu, daripada rumah masing-masing boleh tengok. Jadi view je ialah 1 bilion orang melihat seminar saya yang terbesar sekali di dunia. Saya ialah seorang speaker hebat. Sifu Sumayu just Sifu Cimanda. Okey, tingkatkan energy vibration tadi tu. Berjaya. Sudah pun. Jangan anda rasa kurang. Anda kena rasa sudah pun. Berjaya. Jadi support system, WhatsApp semua kena ada, bank account kena ada untuk wang masuk. Orang nak payment tadi kan, orang bayar payment untuk saksikan anda punya performance tadi tu. Macam saya punya performance tadi. Dan orang akan payment kat saya. Know who you are. I know what I am, speaker of the world. Maknanya speaker of the world. And then be yourself of worthy and value. Tingkatkan value diri anda sebagai siapa. Saya tingkatkan sebagai Sifu Sofian. You trust and Sifu dreams and Sifu motivation and Sifu business. Anda follow your heart. Jadi aku akan follow my heart. Lah saya kata macam ni. Jadi saya tak ikut kata-kata orang lain. Saya ikut kata diri saya sendiri. Good things supposed to happen to me now. Yes. Itu yang berlaku sekarang dan saya dapat sediakan ceramah motivasi ini sekarang. Nampak? Tingkatkan value saya. Senyum itu sedekah. Jadi saya kena senyum. Sebab senyum itu sedekah. Jadi saya sedekah, saya dapat duit. Bagi roti pada ibu ya. Kena setiap pagi bagi roti. Ibu nak roti. Bagi roti pada ibu. Gaji anda RM10 setiap pagi maksudnya. 10 anda dapat, 5 anda sedekah pada orang, 5 lagi anda guna. Jika anda seorang emperor, jadi emperor yang ada. Jadi saya seorang ketua, leader. Jadi saya jadi leader yang adil. Saya tak ada nak saya seorang nak untung, tapi orang-orang bawah saya semua rugi. Saya rugikan mereka. Walaupun saya collect diorang masuk tim saya, tapi saya tak ada gajikan untuk diorang. Saya tak sediakan pendapatan untuk diorang. Walaupun dalam bisnes MLM, multi-level marketing, saya tak sediakan pendapatan untuk mereka. Apa guna saya jadi leader mereka? Iaitu saya pentingkan diri dengan upah. Saya mahu RM280 untuk saya. Tapi saya tak pernah buat upah untuk mereka. Jadi kat situ anda tidak boleh berjaya langsung sebab itu hanya sekejap je. Anda takkan berjaya. Jadi bina bisnes dari kecil sampai besar ya. Kecil-kecil dulu. Charge dulu. Yang RM1 dulu, yang air RM1, air balang RM1.
sandwich RM1, roti, nasi lemak RM1, roti canai RM1 dulu, IT tarik sikit. Anda buat yang RM1 dulu dari bisnes kecil sampai ke bisnes restoran yang besar nanti. Lepas tu ada roti non special, lepas tu ada bisnes teh tarik special, coffee house special. Jadi daripada kecil bina sikit-sikit dia akan jadi besar. Sabar hadapi ujian hidup. Hari-hari kita kena dapat halangan daripada hidup. Yang nombor 5 ialah mewakili halangan. Jadi setiap hari Sifu menghadapi halangan hidup dan ujian. Jadi Sifu sabar di atas kesabaran. Jadi bila ada berlaku satu, Sifu hanya sabar. Jadi bos yang sabar, pendiam, tegas. Saya sentiasa tegas dengan keputusan saya dan saya adil dan saksama dan saya berjaya. Saya itu maksudnya saya sentiasa dapat lead orang-orang saya dan juga saya berjaya. Lepas tu sudah berlaku menjadi seorang yang berjaya. Saya seorang yang Sifu yang berjaya. Saya berlakon sebagai seorang Sifu Super Ultras, seorang motivation hebat, seorang speaker hebat dunia. Azan, jadi kita berhenti sebentar. Assalamualaikum. Okey, 57 buat bisnes dengan step A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maksudnya you kena buat bisnes tu dengan bertahap. 1, 2, 3. Daripada 2 tu dapat buat ke 3, ke 4. Daripada 4 tu buat ke 5 dan ke 6. Jadi sentiasa ada tahap. Jadi bisnes anda sentiasa meningkat. Dan kita pergi ke atas sikit. Okey, fokus pada bisnes anda dan teruskan. Bisnes anda tu macam saya speaker. Saya teruskan speaker, cakap, video. Buat je. Dia tak perlukan modal dan duit pun. Sebenarnya bisnes korang yang tak reti kot kan. Korang ingat semua benda perlukan duit. Tak semua benda perlukan duit dan duit. Banyak benda free. Tapi korang hanya suka tengok yang bayar tu. Korang suka bayar Daripada kecil korang dah dilatih supaya bayar untuk apa saja. Sebenarnya benda semua dalam dunia free. Udara free, tandas free, berak semua free. Tapi korang bayar. Kenapa? Itulah masalahnya korang ni. Korang suka bayar. Okey, percaya, berjaya, sudah pun berjaya. Jadi saya selalu percaya berjaya. Dan saya pun sudah pun berjaya. Jadi saya selalu berjaya dan percaya. Dan percaya saya berjaya. Saya sentiasa guna perkataan percaya. Dan saya juga berjaya dan sudah pun berjaya dalam hidup saya. Kira duit masuk, saya sudah kira duit saya yang masuk. Tak kisahlah ada RM1 ke RM2. Jadi kat situ saya tulis 10, 100, RM1, RM2. Kadang-kadang orang RM5 tu dia tak pandang. Jadi bila RM5 tu dia tak pandang, dia tak ajar yang 100 atau 1000. Dia kata 1000 tu lagi tak cukup. Memang kau takkan cukup lah dapat 1000. Dan kau asyik dapat 1000 sebab kau cakap 1000 tak cukup. Kau akan dapat 1000 tu sampai bila-bila kau dapat 1000 sebab kau cakap 1000 tak cukup. Kau akan cakap 1000 tu tak cukup, 200 tak cukup, 10,000 pun tak cukup. Tak berapa yang kau nak, kau tak pernah minta pun. Sebab kau takut tak dapat. Jadi kau sentiasa tak cukup sebab kau takut dapat duit. Kau takut dapat 1000. Macam 1000, 200 pun 1000 kata 2 juta, 200,000, 2,000 juta, 2 bilion. Sipu dapat 200 pun dah cukup kaya dah. Ini kan pula korang tak pandai manipulasikan duit sehingga menjadi banyak walaupun 200 tu. Sipu dapat. Seperti sipu seorang yang paling kaya kat dalam dunia. Jadi, kira duit masuk, solution. Setiap benda ada solution. Korang rasa korang ada masalah tu, solutionnya ada. Masalah ni, solutionnya ada. Masalah tu, masalah ni, semuanya ada solution. Jadi korang rasa tak ada solution tu yang korang suka mencuri ke meminta ke orang ke. Lepas tu korang rasa korang nak duit adik-beradik korang ke, nak kereta adik-beradik. Sebab korang rasa korang tak ada solution tapi depan mata je korang nampak. Yang belakang mata korang tak nampak sebab korang rasa yang depan mata je. Kan semua benda depan mata. Maksudnya korang ni kuat jealous lah. Kalau korang suka depan mata tu korang nampak, korang kuat jealous. Orang yang suka depan mata ni dia kuat jealous. Tapi kalau orang tu memang dia dapat, dia tak payah depan mata, tiba-tiba dia dapat. Itu orang yang tak kuat jealous. Macam saya tak kuat jealous, saya dapat. Kadang-kadang orang tak tahu pun saya dapat apa. Sebab orang tak nampak, saya pun tak nampak. Tapi saya dapat benda tu sebab saya pun tak jealous kat orang lain. Orang, benda-benda yang tu datang dalam hidup saya. Jadi harta saya selalu dapat. Saya dapat harta, saya dapat kekal harta. Biasa saya punya harta banyak, aset saya banyak. Sebab apa? Saya ni memang dilahirkan energi harta. Sentiasa ada harta. Jadi macam mana pun saya tak suka belanjakan harta saya. Maksudnya tak suka habiskan, boros lah. Saya sentiasa ada harta tu untuk kegunaan ke depan lagi. Jadi saya tak suka jual harta tu untuk dapatkan cash money. Sebab apa? Untuk cash tu kau nak makan roti, kau nak belanja awet, kau nak apa cari bini baru. Itu pasal lah korang tak berjaya.
Jaminan kewangan. Jaminan kewangan mana? Setiap yang Sifu buat tu, Sifu ada jaminan kewangan. Sifu sentiasa dapat jaminan kewangan. Sifu ada RM5 sehari, RM10 sehari, RM50 sehari, macam tu. Sifu sentiasa ada jaminan kewangan. Lepas tu kuasa. Sifu ada kuasa dalam rumah. Sifu ada kuasa kat dalam rumah. Sifu ada kuasa. Sifu pergi mana pun, Sifu ada kuasa. Jadi pengaruh. Sifu sentiasa dapatkan pengaruh. Sifu pergi mana-mana, Sifu berpengaruh. Jadi biasa orang takut dengan orang yang ada pengaruh ni. Lepas tu business ideal. Bisnes Sifu sangat ideal. Sifu hanya duduk rumah, Sifu pergi mana-mana. Itulah bisnes Sifu. Duduk rumah dalam studio. Lepas tu Sifu makan, minum, sarapan. Ideal betul lah bisnes tu. Sentiasa di dalam tangan. Maksudnya bisnes tu sangat mudah. Dia macam satu pusingan roda tu. Sangat mudah. Sangat ideal. Kan tak perlu nak pergi jauh-jauh sampai, misal kata Johor nak pergi ke Shah Alam nak pergi ke Kedah. Itu penat. Bisnes idea ni bisnes yang kau suka pergi mana-mana tu. Yang kau tak penat, yang kau tak habis duit kau, yang kau tak rosak cerita. Hubungan bahagia. Hubungan Sifu dengan semua orang yang Sifu kenali sangat bahagia. And then walaupun ada yang dah lama tak berhubungan dengan Sifu tu pun sangat bahagia bila fikirkan balik saat bersama. Jadi hidup penuh riang. Sifu sentiasa hidup penuh riang. Setiap saat kan jumpa kucing riang, jumpa ni riang, jumpa tu riang, jumpa kawan riang, sentiasa riang kan. Pergi mana tak tahulah, kalau pergi kubur pun Sifu riang kan. Tapi Sifu pergi mana-mana, Sifu seorang yang penuh dengan riang-rianya. Jadi hidup penuh dengan nikmat. Sifu penuh dengan nikmat. Tengok, orang kata tak ada duit, ni 100 perkataan. Takkanlah dalam 100 perkataan ni bukan duit, ini ialah idea. Daripada idea hasilkan duit 100 ni, ada 100 perkataan ni. 99 kan, jadi ada 100 perkataan kat sini. Yang termasuk yang ada A1, 93, 1, A41, 42. Jadi ada 100 lebih perkataan. Jadi takkanlah satu pun tak menghasilkan duit. Jadi sebenarnya hidup ni penuh dengan keriangan. Hidup ni penuh dengan nikmat. Jadi korang tak tahu yang korang hidup dalam nikmat sehinggalah nikmat tu hilang ya. And nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Tengok surah Ar-Rahman dah cakap dah. Banyak kali, bukan sekali dalam surah Ar-Rahman tu diulang-ulang. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustai. Maknanya tidak berkenan. Kamu tak mahu, kamu menolak, kamu tak syukur. And sedar kepada diri anda. Saya sedar diri saya ni Sifu Sophian Yutras. Jadi saya kena sampaikan maklumat pada orang ramai. Tetapkan nilai diri saya sebagai seorang Sifu Sophian Yutras. Sifu yang berjaya. Sifu speaker yang berjaya untuk menjayakan lebih ramai orang lagi. Paling kuat jayakan satu orang jadi jutawan. Atau jadi berjaya. Even jadi satu step ke depan. Jadikan orang-orang yang di kiri kanan saya berjaya. Lepas tu susun semula kehidupan. Jadi saya setiap susun kehidupan saya. Setiap hari saya susun dengan perkataan, saya susun dengan board ni, saya susun balik kan. Saya ulang balik perkataan tu, saya susun balik. Jadi dia bagi cantik, lama-lama dia jadi sangat cantik dalam kepala otak. Dah tahu dah dapat A nak buat apa, B nak buat apa, C nak buat apa. Dalam bisnes buat saja. Okey, tadi saya kata ada planning. Sebenarnya buat saja pun dulu. Sebab nak tahu gear anda di gear 3 ke gear 4. Anda buat saja. Mana tahu gear anda 1, jadi dia akan dapat sampai ke 2. Jika gear anda 3, dia akan pergi ke 4. Jika gear anda 8, dia akan ke 9. Itulah pasal kena dalam bisnes. Buat aja. Lepas tu bantu ramai orang nak berjaya. Sebelum you dapat duit tu, you bagi orang kejayaan. Bagi tak semestinya bagi duit. Bagi masa, bagi pertolongan, bagi help, bagi senyuman, bagi pendapat, bagi idea. InsyaAllah bila anda bantu ramai orang, anda of course di kalangan orang berjaya. One by one step. Saya sentiasa buat step tu satu persatu. Tu saya suka nombor ini. Satu persatu. Susun macam satu persatu. Jangan cakap saja tapi buat. Banyak orang cakap, nak berniaga tu, nak berniaga ni. Dia pakai baju apa, pemain bola Ronaldo ke apa. Tapi dia tak buat untuk jadi Ronaldo tu. Dia kata, dia bayangkan dia Ronaldo. Tapi dia tak pernah pun, orang kata, practice kat padang. Tendang bola macam mana Ronaldo tendang. Dia tak pernah pun buat. Pokoknya saya, kalau saya nak jadi sesiapa pun, saya akan jadi diri saya sendiri. Saya kata saya Sophian yang hebat. Saya akan jadi. Kalau striker Sophian. Kalau keeper Sophian yang hebat. Jadi saya akan pergi training. Buat sampai jadi. Nak score gol ke, nak buat sepakan penalti ke, saya nak buat corner ke, saya akan pergi praktis kat padang. Saya akan buat sampai jadi. Jadi saya jadi diri saya sendiri. Saya jadi orang yang, orang kata tadi, yang jadi hebat tu. Faham tak? Bukannya engkau
apa orang kata, jangan cakap sajalah. Maknanya kita pakai baju orang lain. Saya pakai baju diri saya lah, Sofian Utras. Buat apa saya nak pakai baju orang lain? Saya jadi diri saya sendirilah. Kan? Jangan cakap saja, tapi buat. Tengok saya buat ceramah ni, motivation ni, saya buat seminar perniagaan ini kan, di dalam YouTube ni hari-hari paling kuat satu video saya upload. Sebab apa? Penat sebenarnya nak bagi give energy kepada video ni, penat gila. Lepas tu nak hantar lagi, nak tunggu dia siap lagi kan. Lepas tu orang lihat, saya biar je. Lepas tu kan saya tengok balik, dah ada orang tengok. Saya biar je selalu. Lepas tu berniaga tak perlukan duit, tapi duit anda perlukan perniagaan. Jadi anda punya duit perlukan perniagaan anda untuk survive. Apa perniagaan anda tak survive Jadi berniaga tak perlukan duit sebenarnya, tapi duit yang anda ada tu perlukan perniagaan ni. Kalau tidak, anda tak dapat duit yang anda ada itu. Nampak tak? Dia punya pusing ni, cantik je. 79 buat baik pada semua orang. Jadi anda tak boleh pilih-pilih nak buat baik pada orang kaya, tapi pada mama-mama tu and tukang-tukang order kat mama tu, anda pergi thinking headache. Orang macam tu susah nak kaya. Walaupun dia memang kaya, tapi kekayaan dia dah mula berkurang. Kita boleh nampak kesihatan dia mula berkurang. Sebab apa? Tidak hormat orang di sekitar kita. Lepas tu bantu ratusan orang. Dalam hidup ni memang kena bantu ratusan orang. Sipu hari-hari bantu ratusan orang. Jadi kat situ dah ya. Okey, bantu ratusan orang, maka ribuan ringgit hingga ratus ribu juga juta akan masuk dalam hidup saya. Ikhlas. Hanya saya tak fikirkan kesannya. Saya terus cerita dalam bot ni kan, yang 99 perkataan ni. Saya cerita. Saya tak fikirkan kesannya pada anda. Kalau anda dapat benda yang positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau anda seorang negatif, dia akan jadi negatif. Buat tak tahu pada benda yang jelek. Jadi benda yang jelek yang berlaku, terpijak tahi ke apa, orang baling tahi, lempar najis ke, orang kutuk anda bodoh ke, orang kata anda bangau, orang kata anda budak ke, anda buat tak tahu saja. Bahasa Indonesianya ialah bodoh amat. Okey, terus menerus tolong orang. Jadi duit itu masuk terus menerus, tidak kering. Jadi duit sentiasa masuk dalam hidup saya, dalam akaun saya, dalam poket saya, dalam kotak saya, dalam apa saja yang saya punya. Duit tu terus menerus masuk sebab saya terus menerus tolong orang setiap saat, setiap fikiran, setiap masa. And paling tidak pun fikiran tu asyik nak fikir pasal orang. Fikirkan anda seorang billionaire, jangan fikirkan anda tiada apa-apa. Jadi saya selalu fikirkan saya ni seorang billionaire. Jadi saya tak ada nak kerja apa-apa, tapi saya nak bantu orang dari segi pemikiran, supaya orang tu set up lah pemikiran mereka jadi lebih bijak lah, lagi berfikir kan. Fikirkan saya sudah ada segalanya. Saya memang selalu fikir, aku sudah ada itu, aku sudah ada ini, aku sudah ada itu. Sorry. Okay. Jadi saya biasanya akan nampak. Okay, fikirkan saya sudah ada segalanya. Jangan fikir rasa nak sesuatu. Anda rasa anda sudah ada sesuatu. Jadi jangan fikir nak tu, nak ni, nak tu. Jadi anda rasa kekurangan, jadi anda tak dapat. Fikirkan yang anda sudah pun dapat, jadi anda akan dapat sesuatu. Tak kisahlah apa benda pun. Macam saya sudah fikirkan saya dapat kahwin dengan Siti, ada segi darah dah. Saya dah tak fikir nakkan sesuatu. Saya dah fikir saya dah dapat dia. Jadi saya buat apa nak fikir pasal dia, saya memang dah dapat dia. Dah dia memang isteri saya. Jadi senyum selalu kan. Jadi saya teruskan kehidupan saya dengan senyum selalu. And then kaya. Sebut kaya. Ada suatu tempat di Afrika namanya kaya. Baru semalam saya tengok video Lepas tu emas kan kaya di Afrika. Daripada dulu emas kat Afrika tu banyak diberi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tu sangat kaya raya, sebab orang Afrika tu dah bagi emas pada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang putih bila datang, dia tak tahu kat mana emas ni. Sebab emas tu sudah diberi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi Muhammad sudah pun mestilah sembunyikan emas tu, ataupun simpan, ataupun guna untuk jalan perjuangan Islam. Jadi dia cari-cari tak jumpa. Itulah orang-orang Islam ni hebat sebenarnya. Duit tu sudah pun dijalankan untuk menyebarkan lagi Islam. Jadi duit tu tersebar luas ke seluruh pelosok negara Islam. Jadi baca Astaghfirullahalazim dan selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anda kaya. Mulakan bisnes anda dengan bakat. Jadi saya mulakan dengan bakat saya, dengan berkata-kata ini Qawluhu ta'ala lil hawadis, qawluhu ta'ala lil maksudnya
keadaan Allah yang berkata-kata, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang sifat-sifat yang 20 Allah tu kan. Kalau siapa hafal kan, kita tengok macam mana Allah berkata-kata. Jadi maksudnya kata-kata tu sendiri ialah suatu yang penting dalam hidup ya. Maksudnya manusia ni bakat dia ada pada kata-kata. Kenapa anda tak gunakan bakat anda pada kata-kata tu? Kan? Kata-kata, faham tak, kata-kata ni Allah ciptakan. Jadi Allah pun berkeadaan dia berkata-kata. Jadi anda kena selalu gunakan kata-kata. Untuk lebih berjaya anda kena gunakan kata-kata. Sebab kata-kata anda ingat, kata-kata tak penting. Sebenarnya kata-kata lah penting. Daripada kata-kata lah dia jadi kenyataan. Kebanyakan orang yang berlaku tu kadang jatuh motor ke bola, dia main bola tersadung ke apa, sebab dia daripada kata-kata dia kata dia tersadung. Jadi dia tersadung. Dia rasa dia naik motor terjatuh, jadi dia jatuh. Dia rasa bisnes tak jalan, jadi bisnes tak jalan. Dia rasa pinjam mak kau, jadi dia pun pinjam mak kau kan. Jadi bisnes dia pun tak jalan sebab dia sudah pinjam mak kau. Jadi janganlah berharap untuk pinjam mak kau, ambil duit adik kau, pergi rembat kereta abang kau. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan bisnes kau lingkup. Okey, mulakan bisnes dengan bakat anda. Aku kaya, bayangkan frekuensi kaya itu, wave-nya dan vibration-nya. Jadi saya akan vibrate kan, frekuensi, ada wave, nampak? Jadi nampak kesan yang saya terasa panas kat ujung jari tunjuk saya, maksudnya ada wave. Aku kaya, aku bayangkan frekuensi kekayaan itu, wave-nya dan vibration. Macam tu. Ada gema kekayaan. Lepas tu coin emas 100. Jadi sekeping coin emas nilainya RM100. Lepas tu fikirkan ada berapa keping coin emas? Ada RM10,000. Lepas tu RM10,000 tu maknanya saya ada RM RM1,000,000 Malaysia. Jadi saya bayangkan ada 10,000 keping koin emas sekarang. Jadi saya ada duit tu di dalam poket saya, di dalam peti emas saya, di dalam peti simpanan saya, di dalam bilik saya, di dalam ofis saya. Saya sangat kaya raya dengan RM1,000,000 Malaysia. Barulah saya guna baru berapa. Pergi teh tarik, pergi mamak baru RM1. Macam tu kan. Jadi saya sangat kaya. Terima cinta. Jadi saya suka terima cinta. Lepas tu beri cinta. Beri cinta. Lepas tu terima cinta. Terima cinta. Lepas tu beri cinta. Jadi insyaAllah cinta tu keluar masuk tu. Duit pun keluar masuk. Jadi syukur saya ada ladang kelapa sawit. Ada rumah teres setingkat. Itu yang saya sedang jual sedang dalam proses penjualan. And then nanti dapat nilai K jugalah. Ada banglo mewah 2 tingkat. Push. Ada kereta free, ada makanan free, ada orang gaji free, suruhan free, tukang masak free, cleaner free. Adik saya lah tu. Saya pun pandai untuk jadi cleaner pada diri sini. Jadi cleaner saya free lah. Lepas tu masih hidup dan sihat. Saya alhamdulillah sihat. Pakaian banyak pakaian hari-hari ganti. Kadang-kadang satu hari ganti. Ada kedai YouTube ni, kedai YouTube lah ni. Terkenal, saya pun terkenal dalam YouTube ni. Walaupun 10 orang tengok, terkenal lah juga. Speaker hebat dan juga nombor 1 speaker on the earth now. Saya memang speaker terkenal. Buat saja dan ganjaran itu Allah beri. Allah dah beri saya KTV Boss PG. Jangan pandang belakang. Saya tak tengok belakang lah. Saya pakai tengok depan. Fikirkan baik-baik saja yang saya dapatkan. Saya latih tubi diri anda menuju ke kecemerlangan. Jadi saya latih tubi ni. Latih setiap hari latih buat YouTube. Walaupun tak sehebat mana, tak sehebat rancangan-rancangan ataupun speaker-speaker yang lain ke, ataupun channel lain, tapi saya bayangkan saya sangat hebat melebihi mereka semua. Fikirkan yang anda sudah pun berjaya, kaya, mewah, bahagia, beristri, maju, ada ofis, ada pejabat, ada mall, ada bangunan sendiri, iaitu ada Wisma Sofian. You just see banyak saya lah tu. Saya bayangkan saya lah. And then saya dah kahwin dengan Siti Alia Sujin Widodo dekat Genting Highland. Jadi saya sangat kaya raya. Sekian saja daripada Sifu Sofian. You just Sifu Jim Slim anda.